Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama aku lagi Effendi Osman. Hari ni aku nak share dengan korang update yang terbaru untuk Suunto Nai baru, iaitu Ghost Runner dan juga Snap to Root. So apa itu Ghost Runner? Ghost Runner ni lebih kurang macam virtual partner atau virtual pacer lah. So bila korang lari, jam akan ambil korang punya best lap. Contoh macam lap pertama korang buat 6.30 punya pace per kilometer. So kat situ Ghost Runner akan jadi 6.5. So bila korang lari second lap, contohnya makin laju, so dia akan ikut yang paling laju. So dekat sini bagus dia, jam korang macam lari dengan kawan lah, tapi secara virtual atau ghost. So dekat sini nanti dia akan tunjuk korang punya masa, sama ada korang belakang atau depan korang punya Ghost Runner. So dekat situ kalau macam contoh korang belakang, dia akan tunjuk korang negatif, macam contoh 200 meter ke belakang daripada Ghost Runner korang. So selain tu juga, fungsi kedua yang aku nak tunjuk kat korang adalah fungsi Snap to Root. Fungsi ni aku sempat simulate dekat Cyberjaya 2 hari lepas, di mana sepatutnya kita buat benda ni dekat bangunan tinggi, sebab bila bangunan tinggi GPS akan haywire. Jadi Snap to Root ni akan berfungsi lah. Tapi memandangkan dalam masa PKP aku tak boleh nak pergi cari bangunan yang tinggi, jadi aku try simulatekan macam mana GPS hilang signal dengan berlari di sebelah bangunan tinggi. Tapi dekat sini aku ada 4 device yang aku buat comparison, 3 device, iPhone 12, Suunto Nai dan juga Phoenix 5. Phoenix 5 dan iPhone 12 ni dia punya GPS akan betul lah, sebab kita tak ada fungsi Snap to Root dalam dua-dua device ni. Tetapi dalam Suunto Nai ni kita menggunakan fungsi Snap to Root. So aku nak tunjuk macam mana fungsi tu berfungsi semasa korang lakukan larian. Okey, pertama sekali korang kena create route yang korang nak buat. Macam contoh yang ni aku create dekat Cyberjaya. So yang warna biru ni adalah Snap to Root atau route yang aku create di dalam aplikasi Suunto. So dekat sini kalau nampak, so warna biru ni yang betul lah yang aku load. So yang warna purple ni pula adalah daripada jam Suunto sendiri. Jadi kat sini bila aku start activity, dia akan start terus Snap to Root. Dia akan fixkan larian aku punya GPS line tu, dia terus capture atau dia terus pergi kepada purple ni. Yang mana kalau tengok sini laluan dia memang kat tengah jalan lah, sebab ikut route yang kita load. Tapi kalau ikut betul GPS sebenar macam ni lah kat tepi. Kalau tengok kat sini iPhone 12 warna hijau, Phoenix 5 warna merah. So sebenarnya memang aku lari kat tepi jalan lah. Tapi sebab kita menggunakan fungsi Snap to Root, GPS tu dia akan plot di tengah jalan mengikut GPS yang kita create dia dalam aplikasi Suunto. So tengok kat sini. Okay, tengok kat sini, corner dia pun cantik saja mengikut apa yang aku create. So kalau tengok kat sini turn warna merah ni, ini kira bacaan GPS daripada dua device, iaitu iPhone 12 dan juga Phoenix 5. Tetapi Suunto, memandangkan kita menggunakan Snap to Root, dia memang ikutlah GPS file yang kita load tu. So tengok laluan dia memang kat tengah jalan. Ok, lepas tu bila sampai satu tempat ni, kat sini depan sikit ada kawasan tinggi. So kawasan tinggi ni aku nak simulatekan macam mana GPS haywire atau GPS hilang signal. Jadi aku sengaja lari di tepi bangunan. Okay, kilometer 2.1 aku nak try simulate Snap to Root. So basically aku akan lari ke tepi bangunan tinggi ni, tapi route aku load adalah straight ni. So aku nak tengok dia akan fix ke tak route tu. So sepatutnya akan haywire lah, sebab sini bangunan tinggi. So kita tengok sekejap lagi. So kalau nampak aku memang terkeluar daripada laluan. Kita go back kepada route kita, tengok dia snapping ke tak. So kalau tengok kat sini iPhone 12 dan juga Phoenix 5 dia punya GPS line tu bengkak-bengkok sebab bangunan tinggi. Tapi bila kita menggunakan Snap to Root pada Suunto Nai, tengok kat sini dia tak terpengaruh pun sangat dengan bangunan tinggi ni, sebab dia terus menggunakan dia terus pointkan GPS line kita kepada laluan yang kita load. Tengok kat sini aku tersalah buat ni pun dia ikut juga GPS line ni.
So dekat sini okey, nampak tengah-tengah sini memang, awal sini memang aku lari tepi bangunan. So lepas tu aku masuk balik kepada jalan raya. Kalau tengok kat sini, Suntor naik baru memang dia terus ikut saja laluan yang kita load pada jam. Tengok dia ikut straight line walaupun aku banyak lari ke tepi, ke tengah. So fungsi ni sebenarnya bagus sekiranya kita lari kat bandar. So maksudnya kat sini bila kita plot menggunakan aplikasi Suntor, contoh kita plot keliling KLCC atau semasa larian di tengah bandar, contoh distance sebenar berdasarkan aplikasi yang kita plot tu adalah 5 km. Tapi walaupun kita lari, keadaan GPS masa tu agak haywire, dia tak ada jadi masalah pun. Dia akan ikut juga route yang kita load tu. Jadi korang punya pace dia akan jadi betul lah. Dia tak macam terganggu akibat GPS haywire. So dekat sini nampak memang smooth saja. Cuma pada aku, sekiranya korang lari kat tempat yang tak ada masalah GPS, dia akan jadi macam fake lah. Sebab contohlah kita lari ke tepi, sebenarnya distance dia lebih jauh, tapi memandangkan kita pakai fungsi snap to route atau kita load GPS file, contohnya distance tu 5 km, tetapi kadang-kadang kita lari ke tepi sikit ke kanan, maybe dia panjang sikit 200 meter, 100 meter, tapi jam tu akan ikut distance yang kita buat snap to route tu. Jadi memang dia akan accurate berdasarkan route yang kita create lah. Kalau tengok kat sini aku dah tamat aktiviti pun, sampai habis aktiviti memang GPS aku punya line tu memang kat tengah jalan mengikut yang aku load di dalam jam. Tengok kat sini Phoenix 5 dengan iPhone 12 dah sampai ke tepi sebab aku memang lari kat tepi jalan. Jadi itu saja untuk update terbaru yang Suntor Nai baru dapat. Untuk pengetahuan korang, besok Suntor Nai Peak start jual dekat Malaysia. So bagi pengguna Suntor Nai baru, adakah korang akan upgrade atau tidak? Pada aku, update korang masih dapat yang sama, iaitu Ghost Runner dan juga Snap to Route. Untuk fungsi-fungsi yang lain tu basically lebih kurang sama je. Mungkin Suntor Nai Peak tu pada pendapat aku cantik pada design dan saiz mengecil sedikit berbanding dengan Suntor Nai baru ni. Kalau tengok Suntor Nai baru ni, dia agak tebal dan besar. So untuk orang tangan kecil macam tak sesuai. Jadi macam mana pendapat korang? Patut upgrade atau tak Suntor Nai Peak? Tinggalkan di ruang komen. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.